Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memasukkan kita dalam Ramadan. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah jadikan kita sempat hidup beribadah di dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, kita teruskan program siri tadabbur kita. Cuma insya-Allah dalam Ramadan ni kita akan baca Quran banyak sikit lah. Dan sebagaimana saya sebut semalam, mungkin kita buat baca satu muka surat satu pagi, ataupun kita rasa mampu lagi kita buat dua muka surat satu pagi, kemudian baru kita tadabbur. Dan insya-Allah dua muka surat ni kita akan baca sambung-sambung. Kita tengok boleh sampai banyak mana. Kemudian mana kita pecahkan dua sesi lah. Sesi baca tu kita akan sambung sampai mana banyak kita boleh baca. Dan kita tadabbur ada ikut susunan ayat yang kita dah tadabbur sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah kita akan mula hari ni baca dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat 124, muka surat yang ke-19. Hari ni muka setengah kot kita berhabis, muka surat setengah sebelah tu. Surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-19, dari ayat 124, surah yang kedua. Jadi insya-Allah pakat-pakat siapa-siapa yang ada masa pagi-pagi ni kita baca Quran dulu, dua muka surat ataupun satu muka surat. Kemudian nak pergi hijrah tu bolehlah nak pergi hijrah. Siapa yang mampu lagi boleh tunggu sampai kita habis tadabbur sekitar 7.40 lah, insya-Allah 7.30, 7.40 macam tu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Besok nak sambung satu muka surat lagi. Boleh tak? Yang kita baca banyak sikit. Habis juz 1, nanti minggu depan kita sambung juz 2 terus. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله وما
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pencipta sekalian alam. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ialah Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ialah yang maha memiliki segala-gala yang wujud. Tidak ada yang tunduk, tidak ada yang berhak untuk disujud dan ditunduk padanya dengan ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita sayangi, yang kita sanjungi, yang kita rindui, yang kita harapkan bersama dengan baginda dalam syurga nanti, yang kita hidup di atas petunjuk dan ajaran darinya, yang telah meninggalkan kita dengan syariat yang telah sempurna, yang telah memberikan atau melaksanakan amanah yang Allah Azza wa Jalla pikulkan ke atas bahunya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, penghulu sekalian Rasul, penutup sekalian Nabi. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak ada kesyukuran yang dapat kita panjatkan pada hari ini lebih daripada kegembiraan kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Sebab kita tahu Ramadan ni adalah bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan bukan pada Ramadan, tapi kemuliaan Ramadan pada Allah, pencipta Ramadan, pemilik Ramadan, yang telah memilih Ramadan sebagai bulan yang Allah sukai. Salah satu daripada bulan yang Allah Azza wa Jalla agungkan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan yang Allah pilih untuk diturunkan padanya Quran. Bulan yang Allah Ta'ala pilih untuk berlakunya kemenangan Islam dalam perang Badar. Bulan yang Allah Ta'ala pilih untuk berlakunya pembukaan kota Mekah. Bulan yang Allah pilih untuk Allah letakkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya membebaskan setiap hari dan malam hamba-hambanya daripada azab api neraka. Bulan yang bergembira padanya malaikat dan sekalian alam, kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya tersangatlah besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi dan dengan rahmat yang Allah anugerahkan, falyafrahu, kamu bergembiralah dengan perkara ni. Huwa khairun mimma yajma'un, dia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, yakni harta benda dunia
Orang lain gembira bila dapat duit 1 juta. Orang lain dapat gembira bila dia dapat rumah baru dan rumah besar. Orang lain gembira bila dia dapat kereta mewah. Ada orang bergembira bila dapat isteri yang cantik. Ada orang bergembira bila dia dapat pangkat dan kedudukan yang tinggi. Tapi orang mukmin bergembira dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira dipertemukan dengan Ramadan. Kita gembira diberikan taufik untuk berpuasa. Kita gembira kerana kita dapat baca Quran di pagi Ramadan. Kita gembira kita dalam keadaan menerima hidayah dan taufik dari Allah beragama Islam dan beriman kepada Allah. Kita gembira kerana dilahirkan dalam suasana yang aman, sehingga kita dapat beriman dan beragama sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah istiqamahkan kita di atas agama yang Allah Taala kurniakan ini. Kita gembira kerana kita dapat salat berjamaah di masjid. Kita gembira kerana kita dapat duduk di masjid beriktikaf, menghabiskan waktu-waktu dalam kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira dapat sedekah, kita gembira dapat buat amal kebajikan. Kita gembira dapat qabliyah subuh 2 rakaat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa yang ada di sisi Allah ni jauh lebih baik daripada apa yang dihimpunkan oleh manusia. Orang lain dapat 1 juta, kita dapat salat 2 rakaat, kita lebih baik daripada apa yang dia dapat. Orang dapat 1 bilion sekalipun, kita dapat 2 rakaat qabliyah subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rak'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kita dapat puasa 1 hari lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kerana puasa 1 hari dapat menghalang seorang manusia daripada azab api neraka 70 tahun. Allah Maha Agung. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila masuk Ramadan, kita kena kuatkan nombor 1 sekali, bukan perut kita. Perut kita ni memang dia lapar. So kita kena sahur, carilah bekalan untuk dia boleh tahan sampai petang. Tapi yang paling kita nak suruh kuat ialah dalam Ramadan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. So apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni? 2 benda. Imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. So kita beriman dengan apa? Kita beriman dengan Tuhannya Ramadan. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih dan sayang yang melimpah-limpah. Kita beriman dialah Allah yang maha kaya, sehingga segala kekayaan dunia ni kalau dikumpulkan bagi seorang manusia, lalu dia nak bayar untuk tebus dirinya daripada api neraka, Allah Ta'ala tak terima sedikit pun, kerana Allah maha kaya daripada sekalian makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sekiranya seluruh manusia daripada awal sampailah yang terakhir, dan sekalian jin juga daripada yang terawal sampailah yang terakhir, semuanya berkumpul di satu tempat dan semuanya minta permohonan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Azza wa Jalla kurniakan semua yang mereka minta. Pastinya mereka akan minta perkara yang lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Setiap orang minta apa yang dia nak, dan setiap orang Allah bagi apa yang dia nak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Tidak akan kurang sedikit pun dari kekuasaanku dan kekayaanku.
illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr, melainkan seperti sebatang jarum yang dicelupkan di lautan yang luas. Itulah Allah Azza wa Jalla, pemilik kekayaan yang maha agung, maha sempurna. Dan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang telah merahmati dan menjadikan Ramadan tempat Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kelebihan yang banyak. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan dalam Ramadan, Allah tawarkan pahala berganda. Allah tawarkan pahala berganda. Siapa yang berpuasa Ramadan, fa innahu li wa ana ajzi bi, pahala puasa ni berganda lebih banyak daripada yang lain. Semua amalan buat satu kebaikan dapat 10 kali ganda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amalan anak Adam buat satu kebaikan ganda 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Itu kaedah umum. Kullu amali ibni Adam lahu al hasanatu bi asyri amsalha. Semua amalan anak Adam untuk dia. Satu kebaikan ganda 10 pahala. Illa saum, kecuali puasa. Puasa ni fa innahu li, kerana puasa ni milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, aku yang memberikan pahala kepadanya. Makna lebih daripada gandaan 10 ni. Berapa banyak? Wallahu ta'ala a'lam. Allah menggandakan pahala sebanyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Allah gandakan pahala dalam Ramadan. Siapa yang buat umrah dalam Ramadan, al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Nabi SAW kata, siapa buat umrah dalam Ramadan, seperti dia dapat pahala seperti mengerjakan haji dengan Nabi SAW. Siapa yang sempat bertemu dengan malam Al-Qadar, Allah Ta'ala gandakan pahala dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana Ramadan pertama adalah bulan gandaan pahala. Buatlah baik. Bila seorang tu berinfak dalam Ramadan, betapa banyaknya pahala berganda. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pada infak gandaan pahala yang banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ringkasnya, sedekah, pahala sedekah ni boleh ganda sampai 700 kali ganda. Lepas habis tu Allah Ta'ala kata lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah boleh gandakan lagi kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana Allah adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. So dalam Ramadan kita cari pahala berganda. Buatlah amal. Kita salat berjamaah di masjid, insya-Allah dapat lagi pahala berganda. Kita salat sunat, dapat lagi tambahan pahala. Perbanyakkanlah amal soleh dalam mengharapkan pahala berganda di dalam Ramadan. Yang Allah tawarkan lagi dalam Ramadan adalah keampunan dia. Keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat kita harapkan, yang hanya dimiliki atau yang hanya dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Orang yang kafir, dia tak akan dapat keampunan. Dan bila sampai di akhirat nanti, mereka akan berhadapan dengan kemurkaan Allah yang dalam skala yang penuh. Kerana mereka tidak berhak mendapat sedikit pun dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila kita dengar cerita azab hari akhirat, dahsyat. Azab akhirat ni dahsyat. Kerana mereka diazab dengan kemurkaan tanpa rahmat. Sebab di akhirat nanti,
orang kafir tidak layak lagi mendapat rahmat dari Allah sedikit pun. Mereka lah ni duduk senang di dunia kerana mereka mengecapi rahmat Allah sedikit daripadanya, kerana Allah merahmati seluruh makhluknya di dunia ni, termasuklah binatang-binatang, haiwan, pokok, burung, semua benda, dan orang kafir juga. Tapi di hari akhirat nanti tak ada lagi rahmat bagi orang yang kafir. Sebab tu bila kita dengar azab api neraka dahsyat, bakar sampai hangus, tukar kulit baru, bakar lagi sampai hangus, tukar kulit baru, dicampur dalam neraka, dicari urat perut dia terburai, bawa lari dalam neraka. Ini dia hempak kepala dengan batu sampai pecah, kemudian hidup balik, kemudian hempak lagi, dibelenggu dengan rantai-rantai, kemudian dicelupkan dalam api neraka yang panas marak menjulang. Dengan teriakan mereka minta dikurangkan azab, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Kenapa? Kerana kemurkaan Allah itu sangatlah ngeri, dahsyat. Bila orang kafir masuk ke dalam neraka, mereka tidak mendapat rahmat dari Allah sedikit pun. Mereka akan berhadapan dengan kemurkaan Allah yang maha agung, yang maha adil. Kerana Allah bila dia mengazab, dia akan mengazab dengan keadilan. Tapi orang mukmin, mereka dapat rahmat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah ni dekat dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi dengan sebab rahmat Allah itu, Allah kata innallaha ghafurur rahim. Dialah Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasihan. Lalu dia tawarkan rahmat keampunannya bagi orang-orang yang beriman di dunia, malah juga di akhirat nanti. Di dunia ni kita mintalah sebanyak-banyak keampunan yang Allah Ta'ala nak bagi. Macam mana cara kita minta keampunan? Pertama dengan taubat kepada Allah, yang kedua dengan istighfar kepada Allah, yang ketiga dengan melakukan amalan-amalan yang Allah tawarkan keampunan padanya. Seperti Nabi SAW kata, orang datang berjalan di masjid, setiap langkah naik satu darjat, dan langkah tu juga hapus satu dosa, kafarah dosa. Seperti orang yang ambil wuduk, gugur daripada anggota wuduknya dosa-dosa. Dan sepertilah juga orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Sebab itu dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi SAW sebut, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila al jumu'ati, wa ramadanu ila ramadan, kaffaratul lima bainahun idza ijtunibatil kabair, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat fardu 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus dosa antaranya selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan di dalam Ramadan, selain pahala berganda, maka dihapuskan juga dosa-dosa. Sebab tu Ramadan adalah peluang untuk kita menyucikan diri kita. Sebab kita selama ni pahala kita kurang, dan selama ni dosa kita banyak. Pahala kita kurang, dosa kita banyak. Maka Ramadan adalah peluangnya bagi kita untuk kita menambahkan perbendaharaan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan pahala itu kita harapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla untuk ke syurga, dan kita juga harapkan keampunan daripada dosa-dosa kita yang banyak. Banyak dosa kita ni, kalaulah tidak kerana dosa tu tak nampak, nescaya kita malu dah.
nak mari jumpa dengan orang. Sebaiklah dosa tu, titik dosa tu duduk di hati. Nabi SAW sebut, bila seorang hamba dia buat dosa, satu dosa, maka ada satu titik hitam dalam hati dia. Buat dua dosa, titik lagi dalam hati dia. Tiga dosa, titik lagi pada hatinya. Sampai akhirnya penuh hati itu dengan titik-titik hitam. Sehingga Nabi SAW baca, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah menutup hati mereka apa yang mereka lakukan. Mana gelap gelita, hati itu jadi gelap, kelam. Nasib baiklah titik itu duduk di hati. Kalau titik itu duduk di wajah, nescaya hitam legam semua wajah kita, kerana banyaknya dosa-dosa kita. Dan yang paling bimbang sekali ialah kita tak tahu dan tak rasa kita berdosa, padahal kita sedang berdosa. Banyak dosa ni sebenarnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan kita nak kata, tapi Nabi SAW yang sebut, kullu bunu Adam khata'. Nabi yang kata semua anak Adam ni buat salah. Jadi kalau Nabi kata macam tu, takkanlah kita rasa kita tak buat salah. Mestilah kita rasa kita ni banyak salah, sebab Nabi yang kata. Bahkan antara doa Nabi SAW dalam minta ampun, dalam doa, antara doa yang disebut, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku yang telah dulu, yang akan datang, yang aku zahirkan, yang aku sembunyikan, dan apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Mana ada dosa ni kita tak tahu, kita tak sangka pun dia dosa, tapi di sisi Allah dia dihitung sebagai satu dosa. Yang tu yang kita takut. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'illahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha darakat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang makna apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ada seorang manusia ni, seorang hamba ni, dia cakap satu perkataan je, tapi perkataan tu termasuk dalam redha Allah, dia pun tak sedar. Dengan sebab perkataan itu naik darjatnya di dalam syurga beberapa darjat. Tapi ada juga seorang hamba yang dia bercakap dengan satu kalimah yang dia sebut, daripada kemurkaan Allah yang dia sendiri pun tak sedar. La yulqi laha balan, dia pun tak perasan. Tapi dengan sebab kalimah tersebut, dia dihumban ke dalam api neraka beberapa darakat. Darakat ni makna tak tingkatan-tingkatan peringkat neraka jugalah. Jadi maknanya apa? Ada dosa yang manusia tu la yulqi laha bala, dia pun tak perasan itu dosa. Yang ni yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla, keampunan darinya sebanyak-banyaknya sepanjang Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ada satu pintu syurga yang khas untuk orang yang berpuasa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai Ar-Rayyan. So kita hari ni bila dalam Ramadan kita puasa, kita harapkan keampunan dari Allah, kita harapkan pahala yang berganda dari Allah, dan kita harapkan agar nama kita tercatat di pintu syurga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan andai amalan-amalan lain yang kita buat tak mampu memasukkan kita ke dalam syurga, mungkin Allah dengan rahmatnya memanggil kita dari pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahanlah, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Ar-Rayyan adalah pintu syurga untuk orang-orang yang berpuasa.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah sebahagian daripada iman kita yang kita letak dalam hati dan kita pasak dalam diri kita. Keyakinan bahawa Ramadan adalah waktunya untuk kita berinteraksi dengan Allah dalam keadaan Allah merahmati kita lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelum ni seorang itu memiliki dosa melangit tinggi, maka kita katakan, ya fulan, datanglah kepada Allah, kerana Allah maha tinggi juga keampunannya. Kalau seorang itu memiliki dosa seisi bumi, kita kata, ya fulan, Allah juga telah berfirman, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa seisi bumi dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepadamu membawa seisi bumi juga dengan keampunan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Berimanlah kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat bahawa segala kebaikan ini datang dari Allah. Ramadan ni hanya waktu yang Allah pilih untuk rahmatnya banyak melimpah di dalam. Jadi yang sebenarnya kita nak kepada siapa? Kita bukan nak kepada Ramadan, tetapi kita mengharapkan Tuhannya Ramadan. Ramadan tu satu waktu Allah turunkan padanya Quran. Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah limpahkan keberkatan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebenangan kepada Islam di dalamnya. Ramadan adalah satu waktu yang Allah berkati, tapi yang kita nak dan harapkan sebenar-benarnya adalah rahmat dari Allah, Tuhan pemiliknya Ramadan. Imanan wahtisaban, masuklah dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Jangan kata Ramadan, ya Ramadan, aku harapkan keberkatanmu. Tak. Ya Allah, Tuhannya Ramadan, aku harap keberkatan darimu ya Allah. Kita kata, wahai Ramadan, dan kami mengharapkan kebaikan darimu, kebaikan dari Tuhanmu ya Ramadan. Kerana Ramadan dia adalah bulan yang dipilih oleh Allah, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Lalu kebaikan itu datangnya dari Allah, Tuhannya Ramadan. Yang ni yang kita nak suruh iman kita, tahap tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Ramadan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang berlaku adalah penyucian hati seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar gembira kepada kita, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Bila datangnya Ramadan, maka Allah buka pintu-pintu syurga, Allah kunci pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu para syaitan. Jadi inilah saat ini kita sedang menikmati apa yang Allah Ta'ala tawarkan, apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersungguh-sungguhlah mencari rahmat dan redha Allah dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga akhir Ramadan dan bertemu dengan Ramadan buat kali yang seterusnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung kelas kita pada minggu depan, hari Isnin. Hari ini kita tadabbur kita berkaitan dengan Ramadan sajalah, pasal hari ini hari pertama kita. Mudah-mudahan Allah berkati semua. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung baca dari muka surat Sayaqulu lah, juzuk yang kedua. Kita sambung-sambung, kita tengoklah, kita boleh satu juzuk, Alhamdulillah. Kalau kita boleh dua juzuk pun Alhamdulillah. Kalau kita muka surat dua muka surat satu hari, mungkin dapat seminggu dah setengah juzuk. So kita pergilah setakat mana kita mampu, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ingat Ramadan ni bulan Quran. Jadi walaupun kita jumpa minggu depan, sibukkanlah diri dengan Quran. Dalam Ramadan ni Imam Malik rahimahullah berhenti kuliah, berhenti mengajar. Padahal Imam Malik ni dia mengajar, senantiasa mengajar. Ramadan berhenti sebab dia baca Quran.
Sufyan Ats-Tsauri lagu tu juga. Berhenti zikir-zikir lain berhenti. Subhanallah, alhamdulillah lepas sembahyang tu bacalah. Tapi maknanya kalau dia ada benda-benda lain nak baca kitab kau nak berapa kau ataupun banyak dia Ramadan. Banyaknya Al-Quran. Jadi dia kurangkan ibadat yang lain tapi dia lebihkan pada Al-Quran. So kita ni bukan kurang ibadah sebab memang ibadat kita kurang tak. Kurangkan maksiat kita, tambahkan lagi pada Al-Quran. Baca Quran, pagi baca Quran, zuhur baca Quran, asar baca Quran, maghrib baca Quran. Tarawih tu memanglah lepas tarawih tu baca lagi Quran. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat 2 rakaat, pahala besar. Jangan sia-siakan. Belum turun masjid tu salat dulu 2 rakaat. Nak niat duha pun boleh, nak niat isyraq pun boleh. Sebab isyraq tu adalah duha di awal waktu. Jadi sebelum balik salat 2 rakaat kita dapat pahala yang banyak. Ada satu hadis dipertikaikan darjat dia, tapi ada yang mengatakan hasan. Siapa yang duduk salat berjamaah di masjid kemudian baca Quran ataupun duduk sampai matahari terbit, lepas daripada tu dia salat 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. So sebelum kita balik kita salat 2 rakaat, kemudian kita balik. InsyaAllah kalau kita buat setiap pagilah kita dapat pahala tu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.